Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Alhamdulillah, pada malam ni saya diberi tajuk perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah taala, sepatutnya memang kita akan sentiasa ingat kepada Allah dan sentiasa dekat diri kita kepada Allah dengan jiwa kita dan perasaan kita, dan boleh menyebabkan kita lupa kepada yang lain selain daripada Allah dengan nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Allah menjadikan kita, Allah memberi nyawa kepada kita. Pemberian Allah Ta'ala kepada kita ni sentiasa Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala memberi kesihatan, Allah Ta'ala memberi kita boleh bergerak, Allah Ta'ala memberi nikmat dengan nikmat yang ada pada diri kita dan nikmat yang kita boleh tengok pada alam. Kita mendapat nikmat nyawa, kita boleh hidup. Siapa beri? Allah Ta'ala beri. Kita dapat sihat ni pun Allah Ta'ala beri. Dapat tarik nafas dan lepas nafas ni pun Allah Ta'ala beri. Kemudian ni semua ni alam atau tanda kata adanya Allah. Tapi yang jadi masalahnya, pasal apa kita tak boleh ingat ini pemberian Allah Ta'ala? Kita tak nampak ni semua ni Allah Ta'ala beri. Pasal apa? Kalaulah seseorang tu, kita kata dia tu datuk lah, Datuk Saad contohnya, dia seorang yang kaya dan pemurah. Jumpa kita dia bagi RM50. Jumpa kita apa kata dia bagi hakmu, makan belanja, kita makan di kedai apa semua dia belanja, rumah kita nak buat kenduri dia bagi sampai 500 untuk peruntukan kenduri. Kita ingat, kita kenang, kita duk fikir dia, apa masalah kita? Dia. Tapi pasal apa Allah ni yang telah memberi kepada kita bermacam-macam ni kita tak nampak. Kalaulah kita ni bercinta dengan seseorang, kita kata kita ni apa kata masa muda-muda ataupun tua ni gila janda. Jadi kita tengok situ penyedia kain dia pun, kita tengok kain dia pun nampak dia. Kita tengok kasut dia pun nampak dia. Kita tengok pokok stoi. Dulu ni kita duduk bawah pokok stoi, duduk sembang dia. Tengok pokok stoi pun ingat ke dia. Tapi pasal apa Allah yang menciptakan kita ni kita tak boleh ingat? Pasal apa kita lupa? Sedangkan kita ni diberi tanda-tanda sehingga semua ni dipanggil alam. Alamat atau tanda wujudnya Allah.
Kalau orang tasawuf panggil mazhar, ni semua ni mazhar, atau seolah-olah cermin. Mak kita tengok cermin, nampak kita lah. Jadi orang tasawuf ni dia tengok cermin, dia ingat kepada Allah. Sebab ni adalah pantulan kepada mengingati Allah. Kita fikir gini pula, apalah dosa kita yang banyak sangat sehingga kita terhijab atau terdinding daripada mengingati Allah Ta'ala. Bukan kata daripada nampak, daripada ingat kepada Allah tu, apa yang menyebabkan terhalangnya kita. Inilah yang dikatakan bahawa kita ni hidup dalam dunia ni ujian. Kita diuji sama ada kita nak dekat dengan dunia ke atau kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bahagianya orang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu bahagia. Sebab nikmat semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita fikir ni untuk diri kita, kita nak bersoal mengapa. Ibnu Athaillah dalam kitab dia Tajul Arus, kitab dia tu daripada muka surat pertama hampir kepada muka surat 20, semua suruh kita taubat, suruh kita banyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, minta maaflah kamu di atas kesalahan kamu. Sebab apa kita tak nampak tu salah? Pasal apa kita tak ingat kepada Allah? Sebab apa kita tak ingat kepada nikmat Allah? Sebab apa kita tak bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala? Salah. Kita bersalah, hamba yang bersalah. Kita bersalah dengan Allah Ta'ala, bukan bersalah dengan manusia. Jadi kita kena merendah diri kita dengan Allah Ta'ala. Siapa kita dengan Allah Ta'ala? Istaghfiru rabbakum. Allah Ta'ala sendiri kata, cumanya Ibnu Athaillah tu ambil bubuh dalam kitab dia. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah tu Tuhan yang maha pengampun. Maha pengampun, minta sekali pun Allah Ta'ala ampun. Kemudian Allah Ta'ala akan beri lagi kepada kamu nikmat-nikmat yang banyak. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan mengutuskan hujan yang membawa nikmat dan kebaikan kepada kamu. Nabi pun kata, mohon ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah hampir 100 kali atau lebih daripada 100 kali. Tu Nabi yang jiwa dia bercahaya, yang hati dia tu sentiasa dah ingat kepada Allah, tu pun dia mohon ampun kepada Allah. Maka kita ni yang banyak sangat kesalahan dan kesilapan, mestilah sentiasa memohon ampun kepada Allah. Itulah kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang kata orang tasawuf, apa orang kata wali Allah, al-arif billah, orang yang mengenal Allah, jiwa dia tu yang dekat dengan Allah Ta'ala. Okey, kita sentiasa kalau ikut pesan Ibnu Athaillah, sentiasa istighfar. Nak istighfar ni kita kata gini, sudahlah, ambil pendek sudah. Kita lama-lama kita ajar hak panjang. Kita kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita kata dengan jiwa kita, bukan kata dengan mulut. Kita kata dengan jiwa kita astagfirullah. Mana ya Allah maafkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku, ya Allah maafkanlah aku. Jadi kita kata istighfar tu dijadikan ibadah. Istighfar tu ibadah. Jadi kita beribadah dengan membanyakkan istighfar. Nak tidur tu kita istighfar, astagfirullah,
Astaghfirullah. Maafkanlah aku ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Kalau jiwa kita yang minta, maka kita dah mengaku bahawa kita banyak dosa. Mengaku dengan dosa kepada Allah, hak tu yang Allah Ta'ala nak. Kita mengaku kita bersalah. Kita tak sombong lah. Hamba yang tak sombong, yang mengaku bersalah. Anak kita, dia curi duit kita, duit hilang berapa 10 tahun lah. Tiba-tiba dia mari mengaku, ayah ataupun abah, minta maaf lah. Dia teriak-teriak pula tu. Selama ni yang duit abah duk hilang tu, saya lah duk ambilnya. Saya minta maaf lah abah, minta maaf lah abah. Tak ada sampai 10 kali dia teriak, kita kata jadi. Abah maaf. Sebab apa kita maaf? Sebab dia mengaku kesalahan. Dia tak ganti duit kita tu pun kita tak kisah. Yang penting dia mengaku dia bersalah. Allah Ta'ala pun nak bahawa kita mengaku kita bersalah. Kita hamba ni, kita sampainya kita tak tahu aku ni salah nak tanpa. Bodohnya kita ni kita tak tahu. Sedangkan kita tadi kalau kita fikir nikmat Allah Ta'ala banyak tu, kita tak ada terima kasih pun. Jaranglah berterima kasih. Kita apa orang kata dapat minum air, makna alhamdulillah, Nabi ajar suruh kita terima kasih tu. Kita pergi kencing pun alhamdulillah juga, allazi azhaba anni al-adha wa afani. Suruh berterima kasih. Boleh makan, boleh melangkah, boleh minum. Kadang-kadang kita lupa, kita boleh tidur, alhamdulillah. Tapi kita ni jarang berterima kasih kepada Allah. Nikmat Allah Ta'ala ni banyak tak terhitung, tapi kita kurang. Kita telah bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian maknanya apabila kita bersalah, kita telah melakukan dosa, kita telah melakukan maksiat kepada Allah, ataupun dalam arti kata lain, kita derhaka kepada Allah. Layakkah kita ni derhaka kepada Allah Ta'ala? Layakkah kita ni hamba Allah yang jadi daripada mani yang hina ni, layak kita lawan Allah Ta'ala? Boleh ke? Tak layak langsung. Tak layak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimanakah kamu ni engkar kepada Allah, engkar kepada perintah Allah? Banyak sangat lagi, banyak sangat perintah Allah ni yang kita tak peduli. Bagaimana kita boleh engkar? Mana engkar ni Allah Ta'ala suruh kita tak buat. Banyak kita minta maaf, kita rasa tak apa. Inilah yang bala kepada kesalahan-kesalahan yang dikatakan kecil. Walaupun salah tu kecil, ataupun orang panggil dosa kecil, tapi siapa yang kita buat dosa tu? Yang kita buat dosa tu kepada Tuhan kita yang memberi macam-macam kepada kita, dan kita mengharapkan kepada Allah pengharapan yang besar. Apabila kita berjalan menuju kepada Allah, nak tak nak pun masa ni bawa kita untuk bertemu Allah Ta'ala. Kita akan bertemu Allah Ta'ala, kita akan mati. Apabila kita bertemu Allah Ta'ala, kita nak bertemu dalam keadaan diredai. Kita nak Allah Ta'ala reda. Kita nak Allah Ta'ala berkenan ke kita. Kita tak maulah bagi Allah Ta'ala marah ke kita. Apabila kita mati esok, Allah Ta'ala tak suka kita. Hal ni yang paling teruk kali, paling teruk. Kita mati, Allah Ta'ala tak suka. Kita nak kepada nikmat yang ada di dalam kubur. Kita nak
kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala kebaikan. Kita nak bahagia, bangkit daripada kubur sampai kepada mahsyar. Kita nak bahagia, orang yang dibangkitkan dalam keadaan bahagia. Kita dibangkitkan dalam keadaan kita bersih. Kita diberi kenderaan. Ya, kita diberi kenderaan dengan kenderaan ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita buat. Allah Ta'ala menjadikan kenderaan kepada kita kenderaan yang hebat. Kalau kita hebat dalam melakukan kebaikan. Kemudian kita nak macam tu, kita tak mau dalam keadaan kita dihina. Kita dihina ni segala dosa dan kesalahan kita tu tak diampun. Allah Ta'ala menjadikan satu lembaga yang besar, dan dia naik atas belakang. Dia duduk atas belakang dan kita yang bawa dia kepada mahsyar. Dahlah kita tu teruk, ada benda atas belakang, ada dosa-dosa yang kita tanggung untuk di pada mahsyar. Kita nak kebahagiaan kehidupan di hari akhirat. Kita nak syurga, kita nak kehidupan yang tidak ada kesudahan yang membahagiakan kita. Makna kita memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, kita mestilah mengorbankan masa. Jadi untuk dekat diri dengan Allah Taala, sebab tu Allah Taala dah cerita, beri jaminan yang baik. Banyaklah jaminan Allah Taala. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala menjanjikan bahawa dia akan diberi syurga firdaus. Allah menjanjikan dalam surah yang kita baca, wal asri, sesungguhnya manusia ini, innal insana lafi khusrin, semua masuk neraka. Itu rugi itu maknanya menuju kepada neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solih. Allah Ta'ala ada berjaminan orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi, pesan memesan dengan kebenaran. Hak ni berat mulu. Wa tawasau bis sabri pun berat mulu. Sekat beriman beramal soleh tu ada individu yang boleh buat. Tapi nak watawasau bil haq ni payah. Orang marah. Kita beri kebenaran, tunjuk ajar cara Islam untuk kebahagiaan diri kita dan orang lain. Orang marah. Nabi kena marah. Rasul-rasul dibunuh. Pasal apa? Watawasau bil haqqi. Kemudian Allah Ta'ala pesan pula watawasau bis sabri. Sebab orang marah itulah kena sabar. Banyak yang Allah Ta'ala beri, tapi kita ni Allah Ta'ala janji apa lagi? Secara perseorangan Allah Ta'ala beri kepada kita peluang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di antara malam itu. Fatahajjad bihi, tinggallah tidur. Fatahajjad tu makna tinggal tempat tidur. Nafilah, tinggal tidur suruh ibadat, bukan tinggal tidur suruh tengok tengah-tengah malam duk tengok Facebook ni. Bukan. Fatahajjad bihi, kamu tinggal tidur aman. Nafilatan lak, sebagai perkara sunat untuk kamu. Asa an yab'atsaka, pastinya Allah akan membangkitkan kamu. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan meletakkan kamu pada tempat yang terpuji, tempat yang mulia di hari akhirat. Itu janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tak mungkin janji. Jadi maknanya kita ni, orang-orang kita kata itu galakan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita melakukan kebaikan. Kemudian kita membanyakkan amal ni adalah kerana perintah Allah.
Baru nak dekat dengan Allah. Pasal apa ni? Allah Ta'ala suruh. Pasal apa ni? Allah Ta'ala suruh. Ni tinggal pasal apa? Allah Ta'ala larang. Okey, itu amal yang kita buat, yang Allah Ta'ala menjanjikan segala kebaikan. Ya? Kemudian perkara yang payah, yang kita nak kena jaga, lidah. Nabi kata siapa-siapa yang boleh menjaga, dalam kita ni, siapa-siapa yang boleh jaga di antara dua, apa orang kata, tulang dah ni, dan menjaga di antara dua kakinya, aku jamin kepadanya surga. Kita yang jadi masalah ni, yang paling berat sekali lidah nak jaga, yang kedua hati. Hati kita ni sebab itulah dia nak kena buang sifat-sifat mazmumah. Kita sombong. Sombong apa? Kita pakat-pakat hamba Allah Ta'ala semua. Dia hamba Allah, kita hamba Allah. Allah Ta'ala beri kamu rezeki yang banyak. Allah Ta'ala beri ke kawan ni kekayaan. Allah Ta'ala beri kawan ni kecantikan. Apa makna hak Allah Ta'ala semua? Yang kita ni nak sombong buat siapa? Aku yang beri, dia yang sombong. Tu yang Allah Ta'ala marah. Tak masuk syurga orang yang sombong walau sebesar zarah. Kita nak kena jaga. Kita nak kena jaga. Nak jaga sombong ni payah. Tapi kita ingat aku ni hamba kepada Allah Ta'ala. Orang lain pun hamba juga. Mana ada kelebihan aku? Apa yang ada lebihnya aku adalah pemberian Allah. Tu tak apa, bersyukur pula. Bagus pula tu. Kemudian ujub. Ujub pun ni satu hal juga. Kita rasa kita hebat di antara orang-orang yang hebat. Ujub ni asal makna ajaib. Kita tulis ajaib. Ajaib ni kita rasa kita heran lah kepada diri kita ni. Aku ni bagus apa? Kita bagus kerana Allah beri bagus. Tak apa. Allah yang menjadikan aku bagus. Allah merezekikan aku bagus. Allah Ta'ala merezekikan aku perangai yang elok. Allah Ta'ala merezekikan aku menjadi ahli ibadat. Allah Ta'ala merezekikan aku orang yang ada ilmu. Allah Ta'ala merezekikan aku orang yang mengaji, cari ilmu. Walaupun aku tak ada dalam kategori orang yang alim, tapi aku ada dalam kategori orang yang mencari ilmu. Bagus. Tapi Allah beri. Kita nak heran apa? Kalau nak heran macam tu tak apa. Bagus. Kita buat amal ibadat nak tunjuk ke orang. Riak. Apa guna riak? Kita nak tunjuk ke orang. Orang bukan ada syurga, bukan ada neraka. Harap ke orang puji. Bukan lama. Riak kepada Allah tu bagus. Nak tunjuk amalku ni kepada Allah. Allahu Akbar. Kita pun nak tunjuk. Rokok kita elok, iktidal kita elok, sujud kita elok, bacaan kita elok. Nak tunjuk siapa? Pada Allah. Bagus ke? Yang nak tunjuk ke orang ni yang jadi masalah. Bodoh. Bukan zakat benda tu tak betul. Kita tu bodoh. Pasal orang kan ada syurga, bukan ada neraka. Puji orang bukan lama pun. Jadi makna sifat-sifat mazmumah. Banyak lagi. Kita ni nak mati. Kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak dekat diri kepada Allah Taala. Kita duk gila dunia. Nak kemegahan, nak sanjungan masyarakat. Nak masyarakat sanjung, nak masyarakat puja, nak orang puji. Ni semua ada pada semua manusia. Nak orang puji, nak orang sanjung ni. Jadi Allah Ta'ala kata dah, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad.
Negeri akhirat ni kami nak jadikan, kami nak beri kepada orang yang tidak nak kepada kehebatan-kehebatan dunia. La yuriduna uluwan fil ard. Dia tak ada lah jiwa dia nak rasa hebat. Nak hebat di dunia, nak orang sanjung. Wala fasada, dan dia tak mau melakukan kerosakan. Itu akhirat untuk orang macam tu. Kita terpaksa jadi orang macam tu. Kita mesti jaga hati kita. Kita mesti jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan baik kita kena jaga. Jangan kita duk putus. Orang ni, manusia ni, dia walaupun dia tu orang biasa, dia nak orang sanjung dia. Sebab tu dia nak cari doa bagi lawa. Dia nak bagi lawa. Jadi nak bagi orang tengok, oh dia lawa. Dia lawa. Dia cari, tak kira betul kata betul, asal orang tengok dia rasa dia best. Dia rasa dia lawa walaupun dia tak lawa. Begitu juga dia ada bergaduh. Kalau dulu bidan dengan bidan nak bagi kawan ni, bagi kawan ni, dia carilah apa yang merasakan dia tu hebat, orang pandang hebat, orang pandang bagus. Maknanya manusia ni, kita ni tak terlepas tu kalau kita tak jaga. Kalau kita jaga, alhamdulillah. Allah Ta'ala dah cerita, orang yang nak kehebatan dunia bukan aku jadikan akhirat untuk orang macam tu. Dan orang yang nak melakukan kerosakan di muka bumi bukan. Jadi maknanya kita dah tersesat di dalam dunia. Sesat. Kita nak menuju kepada Allah. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Sebab itu kita semayang. Semayang ni semayang berjemaah. Sebab semayang berjemaah ni ulama kata hablum minallah. Itu maknanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Hubungan tali Allah tu, hablullah, orang kata agama Allah. Ulama terjemah ada juga hablullah ialah semayang berjemaah. Orang-orang yang semayang berjemaah ni dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan kita duk putus dengan melakukan dosa-dosa dan maksiat. Siapa tu? Dia memutuskan hubungan dengan Allah. Marah. Kita marah. Dah. Tu kamu buat maksiat, kamu deraka kepada Allah. Jadi maknanya derhaka kepada Allah, memutuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita, yang lebih utama kita ialah mendekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang politik nak buat perbandingan, kalaulah dia mulut celupa, kata kawan tu, kata kawan ni, dia telah menjauhkan pengundi daripada dia. Apa guna dia buat macam tu? Sedangkan dia nak pengundi, mesti dia kena buat baik. Walaupun kawan tu tak baik, dia cari helah supaya hubungan dengan dia tak butuh. Kita tak boleh lihat. Cuma nak buat ibarat bagi mudah faham. Kita nak hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak lebih Allah Ta'ala sayangkan kita. Jadi alhamdulillah, kita ni orang yang Allah Ta'ala takdirkan mari ke masjid. Orang yang Allah Ta'ala takdirkan, orang yang rajin sembahyang berjemaah. Alhamdulillah, nikmat besar. Jaga hati. Jangan duk hina orang lain. Sebab siapa orang yang rajin sembahyang jemaah ni? Di antara orang yang mendapat perlindungan Allah di hari akhirat, di bawah naungan, di bawah bayang. Makna orang ni orang Allah Ta'ala sayang. Sebab tu Allah Ta'ala tak lepas teduh. Orang ni orang yang Allah Ta'ala akan membahagiakan dia dengan syurga. Siapa dia? Atas dunia dia rajin mari masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid. Seorang laki-laki yang hati dia sentiasa terpaut atau bergantung dengan masjid. Jadi hak duk ada ni, jangan duk tinggal masjid. Jangan.
Jangan duk tinggal sembahyang jemaah samalah tu. Jangan duk tinggal. Ni nikmat Allah ni, nikmat Allah. Kita ingat alhamdulillah nikmat Allah. Itu hubungan. Kalau kata ni aku rajin ni, dia silap. Hak Allah Taala beri, kita mengaku hak kita. Tu silap tu. Jadi apabila kita kata ni nikmat Allah yang beri kepada aku, kita tak sombong. Sebab apa dia tak mari? Tak tahulah, tapi alhamdulillah lah nikmat Allah Taala beri pada aku ni mari masjid. Allah Taala takdir aku mari masjid. Kita sembang lagu itulah dalam diri kita ni. Kita sembang gitulah diri kita, takkan nak sembang orang lagu tu pula. Sembang dalam diri kita, alhamdulillah. Jadi satu, kita dah bersyukur dengan nikmat Allah. Yang kedua, kita tak sombong. Maknanya kita tak jadi sombong lah. Kadang-kadang belagak pula. Orang ni kadang-kadang dia belagak dengan amal dia banyak. Tu pun tak jadi juga. Tak jadi. Pasal apa? Sebab dia telah sombong. Dia rasa dia buat. Kalau ulama tasawuf tamuh lalu tu. Dia nak nikmat Allah, dia tengok itu sebagai nikmat Allah. Sebab itulah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni tak terhitung, tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira. Banyak Kita ni yang payah nak jaga, kita nak ingat kata kita ni hamba Allah ni yang payah. Kalau kata kita sentiasa ingat aku ni hamba Allah, semua yang ada padaku pemberian Allah, alhamdulillah ni. Orang ni duduk di atas landasan yang betul. Landasan yang mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Kita duduk macam ni, Allah Ta'ala redha. Sebab itulah malaikat pun redha, menghamparkan sayapnya. Redha bima yasna, dia suka dengan apa yang kita buat. Jadi makhluk-makhluk Allah, apa orang kata, menyukai. Sehingga ada seorang yang Allah Ta'ala izin ke dia nampak anak gaib. Dia kata, siapa tu? Muka cukup berseri, badan bercahaya dia kata. Muka dia tu dia bercahaya sehingga tak boleh dia nak pandang siapa. Kemudian kawan tu balik. Dia kata, orang tu turut. Pasal apa? Itulah malaikat yang ikhlas. Dia nampak tu, dia nampak. Maknanya sebab kita ni ikhlas. Kita ni mari, kita hamba Allah. Orang sanjung apabila kita merendah diri, ada makhluk-makhluk Allah yang menyanjung. Sebab itulah ada hadis-hadis tapi dah kita tak nampak. Kita tak nampak. Ikan-ikan di lautan berdoa untuk kita tak nampak. Binatang di daratan, ikan di lautan berdoa untuk orang yang mencari redha Allah Ta'ala ni kita tak nampak. Kalau nampak lain cerita pula. Kalau nampak syurga pakai tak makan dah kita. Ni kata Allah Ta'ala uji. Ujian Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala menguji kehidupan kita. Kalau kita nampak neraka, kita tak buat maksiat. Kalau kata Allah Ta'ala boleh nampak syurga, pun kita ni amal sampai kita pun tak sedar. Sebab apa? Sebab kita nampak apa yang Allah akan beri, kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Jadi setelah kita tahu bahawa kita ni Allah Ta'ala telah pilih untuk menjadi hamba dia yang duduk dalam rumah dia, dan kita ni kalau nak kata apa, berada di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Allah Ta'ala tengok kita. Betul. Allah Ta'ala perhati tak? Betul. Lepas tu kita nak kata di hadapan dia, kita payah nak sebut lagi, payah pula. Kita kata berada di hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita duduk di mana sekalipun, duduk dalam hutan pun Allah Ta'ala dah perhati kita lagu tu juga.
Duk buat bendang ke, duk berjalan ke, duk buat apa pun, maksiat ke tak maksiat pun Allah Ta'ala perhati. Tapi hak ni kita nak Allah Ta'ala memerhati kita dalam keadaan Allah Ta'ala redha kita. Bukan duk dalam maksiat tu Allah Ta'ala tengok dengan murka. Jadi maknanya apabila kita sedar macam ni, kita jagalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita duk fikir kata, aku ni mengantuk sangat nak mari sembahyang Jumaat ni, aku nak redha Allah Ta'ala tu, bangkit. Allah Ta'ala berkenan kalau aku pergi sembahyang Jumaat. Allah Ta'ala tak berkenan kalau aku tidur. Meneruskan tidur tak berkenan. Okey. Jadi jangan putuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, jaga. Kemudian di antara perkara yang memutuskan hubungan tadi, sifat-sifat mazmumah dan dosa-dosa. Kita ni tak lepas pada dosa. Sebab kalaulah kata kita ni lagi dekat dengan Allah Ta'ala, lagi dekat dengan Allah Ta'ala, kita nampak apa dosa kita. Pasti kita melihat kesalahan-kesalahan kita tu banyak. Jadi kita cepat-cepat istighfar. Sebab itulah istighfar ni maknanya banyak kali pun tak apa. Biarlah 1000 kali. Bukan maknanya kita kata sekali sampai 1000 lah. Sekali masalah yang kita kata, lepas tu kita kata masalah lain pula, lepas tu kita kata masalah lain pula. Masa nak tidur, masa bangun tidur, masa bangun tidur, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu zuhur. Jadi kalau kita ada dalam tu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran orang-orang yang istighfar dalam waktu zuhur, aku pun alhamdulillah Allah Ta'ala kurnia aku masuk dalam kelompok ni, walaupun tak banyak, walaupun sikit, alhamdulillah kurnia Allah, nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan kita pun mendoakan kepada Allah, berilah nikmat-nikmat yang baik kepada kami. Berilah hubungan kami ni ya Allah denganmu cukup dekat ya Allah. Letakkanlah kami ini bersama-sama dengan wali-walimu ya Allah, yang dekat hati dan jiwa mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ampunilah dosa kami, dekatkanlah kami kepadamu, jauhkanlah kami daripada perkara-perkara yang memutuskan hubungan kami denganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah letakkan kami, pilihlah kami ini bersama-sama dengan orang-orang yang baik. Ya Allah, letakkanlah kami apabila sampai ke akhirat kelak bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama nabi-nabimu, bersama siddiqin, bersama aulia, bersama salihin. Ya Allah, letakkanlah kami bersama-sama dengan mereka seperti yang kamu katakan, seperti mana yang kamu firmankan. Ya Allah, kamu kata, kamu firman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.